Kalau orang merasakan menjadi ahli politik boleh jadi kaya, untuk menjadi pemimpin ini bukan mudah. Masyarakat Melayu jauh tertinggal. Baik, malam ini kita ada tetamu yang cukup istimewa bersama saya di pentas Berani Jawab. Pada kali ini, siapa lagi kalau bukan kami bersama dengan YB Adli Zahari. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kita dalam Berani Jawab. Dan untuk pengetahuan anda, YB Adli Zahari merupakan pengerusi PH Melaka dan juga pengerusi Amanah Melaka dan merupakan adun Bukit Katil. Dan YB, seperti biasa, dalam Berani Jawab ini pelbagai persoalan akan kami persoalkan, akan kami bertanya daripada akar umbi dan juga rakyat jelata untuk tetamu kami, dan diharapkan YB juga bersedia untuk menjawabnya. Baik, untuk permulaannya, apa yang saya difahamkan bahawa YB ada menubuhkan akademi progresif. Mungkin sedikit tentang akademi berkenaan, YB? Sebenarnya kita di Melaka tu, kita tubuhkan akademi progresif. Antaranya adalah untuk mengangkat suara-suara rakyat dan juga kepimpinan di pelbagai peringkat kita sebenarnya di Akademi Progresif itu. Kerana kita tahu bahawa dalam Malaysia menghadapi COVID-19 dan selepas daripada kita keluar daripada pandemik kepada endemik, sebenarnya di antara cabaran kita adalah bagaimana kita mahu ke hadapan dan apa langkah-langkah yang kita boleh buat. Jadi caranya adalah kita berkongsi segala usaha ikhtiar dan segala yang bersifat progresif di kalangan rakyat itu akan kita angkat dalam akademi ini. Sebab itu kadang-kadang akademi orang memikirkan tentang pembelajaran, tetapi kita sebenarnya berkongsi pengalaman dalam akademi progresif itu. Setakat ini perkembangannya bagaimana? Sekarang setakat ini kita sudah menjemput kepelbagaian latar belakang, sama ada daripada NGO, pengalaman mereka, bagaimana mereka bangkit daripada perkara-perkara menyelesaikan isu-isu, dan alhamdulillah kalau kita lihat banyak juga pandangan-pandangan daripada para pesyarah contohnya yang punya pengalaman, termasuk tokoh-tokoh politik juga. Jadi daripada itu, bagi kita itu sahaja antara usaha yang dapat kita berikan untuk memastikan bahawa kita dapat berkongsi tentang masa depan kita. Bercakap tentang masa depan, kalau kita lihat situasi, senario dalam negara kita sekarang, pelbagai kemelut yang melanda bermula daripada pandemik. Kemudian dalam kita menghadapi pandemik, tiba-tiba langkah syaratan berlaku. Kemelut politik, kemelut ekonomi. Sekarang ini pelbagai masalah juga berlaku, ekonomi merudum, ringgit jatuh dan sebagainya. Dalam keadaan begini, YB sebagai seorang figura politik yang memikirkan tentang masa depan rakyat, khususnya di negeri Melaka, YB rasa ke mana sebenarnya arahnya Malaysia ini akan dibawa dalam keadaan sekarang ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, memang kita tahu bahawa Malaysia menghadapi masalah ekonomi. Dan sebenarnya kalau kita lihat kepimpinan yang sedia ada, tidak dapat menjadi punca utama masalah ekonomi kita. Kerana kita tahu bahawa selepas daripada pandemik COVID-19, negara ini harus kembali produktif. Kerana kita tahu dikala kita menghadapi pandemik, banyak persoalan-persoalan utama kita. Contohnya dalam piramid kehidupan kita, perkara pertama yang paling penting adalah makanan kita. Jadi kita tahu bahawa dikala kita menghadapi pandemik COVID-19, kita tak cukup makan dan tak cukup makanan. Itu persoalan paling asas. Sepatutnya bila kita keluar daripada pandemik COVID-19, yang harus diberikan tumpuan adalah kita meningkatkan produktiviti makanan kita supaya memastikan bahawa makanan cukup bagi rakyat. Jadi ini antara aspek yang penting juga untuk kita ke hadapan. Sebab itu kalau kita lihat, tumpuan kita ke arah itu agak kurang. Itu sebab kita akan bertimpa-timpa. Kita akan menghadapi masalah pelbagai makanan, isu ayam selesai, sebahagian import kan. Lepas tu berbangkit pula isu barang-barang keperluan, isu minyak dan sebagainya. Dia akan bertimpa-timpa kerana apa? Kerana kita tidak memberikan tumpuan khusus bagi meningkatkan produktiviti makanan dalam negara kita selepas daripada kita beralih daripada pandemik kepada endemik itu sendiri. Apabila semua ini berlaku, contohnya macam YB katakan, apabila isu makanan dan sebagainya, rakyat kadang-kadang tersilap faham bahawa apabila mereka tak cukup makanan, dia akan cari YB. Bila ada masalah anak nak masuk universiti tak cukup duit, dia akan pergi kepada YB, adun dan sebagainya. YB kalau kita lihat dalam konteks ini, sebenarnya persepsi ini sudah pun mentaliti ini sudah sepatutnya diubah. Rakyat memandang bahawa apabila seorang adun itu dilantik, maka perlu memikul beras bagi rumah mereka, hantar barang ke peron dan sebagainya. Sedangkan mereka lupa bahawa apabila wakil rakyat itu dilantik adalah untuk membawa suara mereka ke Dewan Rakyat dan sebagainya. Itu lebih penting
Bagaimana YB melihat skop ini ataupun mentaliti ini dalam masyarakat kita sekarang? Ya, saya selalu membangkitkan bila menjadi wakil rakyat itu, dia ada banyak perkara yang kita lihat. Kadang-kadang kita melihat politik itu jadi begitu kerana pertama didikan politik itu begitu kerana politik itu sudah dibiasakan begitu. Sebenarnya kalau kita lihat wakil rakyat itu namanya pun wakil rakyat. Dan dia mewakili apa? Dia sebenarnya mewakili suara-suara dan masalah-masalah rakyat itu. Tapi siapa yang menyelesaikan masalah mereka? Adalah kerajaan itu sendiri. Kerana kerajaan itu ada peruntukan, kerajaan itu ada jentera dan kerajaan itu punya pelbagai. Saya ambil satu contoh dan bila sebut tentang wakil rakyat pikul beras sebenarnya wakil rakyat memikul beras, membawa makanan ini. Dan kalau kita lihat terutamanya di masa pandemik COVID-19 itu, kita tahu bahawa kalau itu berlaku, sebenarnya dia adalah kegagalan sistem penyampaian itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kepada sistem kita, sebenarnya yang harus menjayakan adalah agensi-agensi kerajaan ini. Saya ambil satu contoh, Jabatan Kebajikan saja. Kadang-kadang kita bercakap tentang bagi beras, bagi gula, bagi tepung. Sedangkan kalau kita tengok peruntukan kepada Jabatan Kebajikan macam di Melaka itu ada lebih daripada 70 juta peruntukan yang diberikan. Jadi bagaimana ianya disalurkan dan disampaikan. Sebab itu saya fikir sistem penyampaian kerajaan yang ada pada hari ini adalah sistem yang agak lemah. Sebab itu kalau kita lihat kerajaan berbelanja banyak, tetapi dia tidak sampai ke peringkat bawah itu. Jadi rakyat dalam apa sektor sekalipun, sama ada pertanian, sama ada ekonomi, sama ada yang melibatkan keusahawanan, kebajikan. Dan ini yang sebenarnya yang berlaku dalam negara kita. Dan dia bukan baru. Dia sudah berulang kerana kita tahu bahawa antara kelemahan negara adalah database kita. Kita tidak ada perkongsian database. Walaupun rakyat 30 juta berbanding dengan warga Cina berbilion itu, tetapi itu kelemahan negara yang saya fikir bukanlah sesuatu yang sukar untuk kita menyelesaikan. Jadi kalau kita mempunyai database yang betul, bagaimana kita menggariskan B40, M40 dan T20 itu, jadi masyarakat ini boleh dibantu, terutamanya dalam sektor-sektor yang saya sebutkan tadi. Baik, YB, kalau kita lihat juga, kalau kita bercakap tentang politik, ada orang mengatakan bahawa politik ini memerlukan wang. Itu tidak dinafikan, terutama kepada adun-adun yang ingin membantu dan sebagainya, sebagaimana yang dikatakan tadi. Baik, tetapi ada juga yang mengatakan bahawa jika anda ingin beruang, anda perlu berpolitik. Okey. Dia berpolitik memerlukan wang, dan kalau ada juga yang mengatakan bahawa kalau anda berpolitik, anda akan kaya. Sedangkan sebenarnya kalau orang kata, kalau nak kaya, jadi ahli perniagaan, bukan ahli politik. Tetapi apa yang dia gambarkan, terutamanya di Malaysia sekarang ini, sejak kebelakangan ini dilihat bahawa menjadi ahli politik akan menjadikan orang itu kaya raya, rumahnya banglo dan sebagainya. Jadi persepsi begini sampai bila, dan adakah dalam PH sendiri kita mencuba untuk merubah daripada mentaliti dan pemikiran sebegini? Saya daripada seorang jurutera, saya jadi ahli perniagaan, lepas tu saya jadi ahli politik. Saya ada 3 perbandingan pendapatan. So bagi saya, kesimpulan yang saya buat, kalau orang merasakan menjadi ahli politik boleh jadi kaya, bagi saya berniaga dan jadi jurutera itu 10 kali lebih baik daripada menjadi seorang wakil rakyat. Kerana kita tahu bahawa pendapatan itu jauh jurangnya. Sebab itu ini harus kita betulkan dan ini yang selalu kita lihat. Bagaimana seorang itu kita lihat bila sistem kita itu gagal, macam saya sebut tadi. Kalau di peringkat agensi itu gagal, jadi akhirnya rakyat akan merasakan bahawa yang dapat menyelesaikan masalah mereka ahli politik. Jadi kalau ahli politik itu sudah mula menggunakan wang, bagi saya berapa banyak wang pun dia tidak akan cukup. Kerana apa? Kerana wang yang banyak adalah pada kerajaan. Macam saya sebut tadi, kalau peruntukan seorang wakil rakyat diberikan 500,000, peruntukan kepada Jabatan Kebajikan 70 juta. Jadi bagaimana ahli politik itu nak meimbangi? Akhirnya ahli politik itu yang menggunakan apa yang kita sebut sebagai politik wang, mereka terpaksa cari wang yang banyak. Kadang-kadang 1 juta tak cukup, pergi pada puluh juta, ratus juta tak cukup, pergi cari bilion. Sama ada mereka mahu mengekalkan kuasa itu sendiri, kerana akhirnya berputar. Kalau tak ada wang, tak ada kuasa, tak dapat wang. Jadi berputar di segitu. Jadi politik akhirnya menjadikan istilah yang kita sebut sebagai politik wang. Jadi kita mesti membetulkan balik asas politik kita supaya kita boleh melihat bahawa sistem penyampaian kita sampai dan ahli politik itu boleh berperanan untuk menghubungkan antara rakyat dengan sistem yang kita bina. Bagi saya itu yang paling penting dalam sistem kita. YB,
dalam politik ini kita mesti ada generasi. Saya anggap YB berada di generasi pertengahan lah, bukan berarti dia ada veteran, veteran pertengahan dan juga muda. Okey, kalau kita lihat golongan muda di Malaysia yang ingin berpolitik, ini pemerhatian saya dan juga pendapat-pendapat daripada beberapa orang penganalisis politik mengatakan bahawa rakyat Malaysia yang berjiwa yang ingin berpolitik, terutamanya golongan muda, sekarang ini adalah kekangan mereka adalah sokongan daripada orang-orang pertengahan dan juga veteran lah. Maksudnya di sini adalah kadang-kadang mereka akan jadi putus asa. Maksudnya di sini adalah apabila mereka mula berjinak, mereka tidak berduit, tidak berwang dan sebagainya. Bila mereka berkahwin, mereka perlukan, maksud saya survival hidup seperti kata bertumpu, dan pada masa minat politik itu akhirnya terhakis begitu sahaja walaupun mereka berbakat. Okey, tetapi kerana tiada support daripada orang-orang yang lebih veteran dalam dunia politik. Adakah YB bersetuju tentang itu? Dia sebenarnya kalau kita lihat politik ini melalui beberapa proses perubahan juga. Macam saya pun sudah hampir 30 tahun. Hampir 20 tahun saya terlibat dengan politik itu tidak terlibat dengan pertandingan pun. Jadi dalam tempoh 10 tahun terakhir saja. Sekarang ni baru saya terlibat dengan bertanding dalam PRU 13 dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya politik ini adalah proses kita membina kepimpinan dan proses kita membina pengalaman sebenarnya. Sebenarnya proses untuk menjadi pemimpin ini bukan mudah kerana tempoh itu adalah satu tempoh yang cukup penting untuk kita membina pengalaman. Kerana kalau kita lihat dalam negara, keputusan yang mahu kita buat bukan keputusan dalam syarikat, bukan keputusan kecil. Kadang-kadang setengah negara itu keputusan adalah keputusan hidup mati rakyat. Ini harus kita lihat. Dalam setengah-setengah negara itu salah membuat keputusan, kita akan menjerumuskan negara kepada kehancuran dan peperangan. Dan kita boleh lihat hari ini bagaimana pemimpin politik kita membuat keputusan yang kesannya kepada kita. Kita boleh merasakan tak ada pekerjaan, kurang makanan, kehidupan masa depan kita tidak menentu. Ini semua hasil daripada apa? Daripada keputusan orang-orang politik. Sebab itu bagi saya, orang muda mesti merasakan bahawa bila dia berpolitik, itu adalah peluang bagi dia. Dan bagi saya, peluang politik tidak membawa maksud kita tidak boleh ada pengalaman keusahawanan, pengalaman kita bekerja dan sebagainya. Dia sebenarnya akan lebih banyak membuka minda kita dan kita akan dapat membina ataupun kita akan dapat melihat lebih banyak peluang sebenarnya berada di hadapan kita. Sebab itu bagi saya, orang muda yang berpolitik, bagi mereka yang diberi peluang, gunakan peluang itu. Sebab kalau kita lihat macam di Parti Amanah pun, banyak orang muda yang diberikan peluang tapi dia gagal. Bila mereka diberikan peluang. Tapi ada juga orang muda yang diberikan peluang tapi dia berjaya dengan peluang itu. Jadi sebenarnya bila kita ada peluang itu, manfaatkanlah peluang kita itu. Dan jangan kita anggap bahawa kita muda dan kita kurang pengalaman. Sebenarnya tempoh pengalaman itu ada orang boleh mencari pengalaman dengan 10 tahun saja. Ada orang kadang-kadang mencari pengalaman itu tempoh 40 tahun pun tak dapat pengalaman. Jadi gunakanlah peluang yang kita ada itu untuk kita mendapat pengalaman. Bagi saya, apa yang saya dikala saya memimpin negeri dan juga memimpin parti dan menjadi wakil rakyat hari ini adalah pengalaman-pengalaman kita dulu cukup penting untuk kita bersedia pada hari ini. Baik, bercakap tentang orang muda, YB ada desas-desus suara-suara daripada pemuda. Saya bercakap dalam konteks amanah. Okey, mengatakan bahawa mungkin sudah tiba masanya untuk berlaku satu rombakan di dalam kepimpinan. Pandangan YB sendiri pula bagaimana? Saya tidak bermaksud bagi saya Parti Amanah Negara ini dia parti dalam tempoh 7 tahun ini. Bagi saya, orang muda harus memanfaatkan peluang yang ada ini untuk mereka sebanyak mungkin mengambil pengalaman daripada orang-orang yang berpengalaman. Dan kalau kita lihat kepimpinan-kepimpinan amanah, ramai yang kalau kita tengok kepimpinan tertinggi itu, ada yang sudah hampir menjangkau 70 tahun, 65 tahun. Sebenarnya orang ini punya pengalaman yang besar. Dan sebenarnya dalam politik ini pengalaman cukup penting. Pengalaman dalam politik ini, universiti politik ini tidak ada dalam mana-mana dalam institusi pendidikan. Dia berdasarkan pada pengalaman-pengalaman kita. Dan saya fikir ini adalah masa yang paling baik. Saya fikir dalam tempoh 10 tahun itu, orang muda ini mengambil masa itu untuk kita menggarap ataupun kita mengambil semua pengalaman daripada mereka yang ada. Macam saya pun masih belajar daripada kepimpinan-kepimpinan itu bagaimana untuk membuat keputusan. Sebenarnya isu-isu dan masalah-masalah politik itu sentiasa berulang. Dan kemampuan kita adalah bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah-masalah dalaman kita itu bagi kita menyelesaikan masalah-masalah rakyat di luar sana. Jadi saya fikir masalah rakyat itu lebih besar dan macam saya sebutkan tadi, dia persoalan negara ini adalah persoalan hidup
dan masa depan rakyat itu. Sebab itu binalah, ambillah peluang yang ada ini supaya bila sampai masanya orang muda mengambil kepimpinan itu, dia cukup bersedia untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat itu. Baik, terima kasih. Bercakap tentang muda ni juga, saya teringat tentang Parti Muda. Ya, ya. Okey, apabila dalam beberapa masa terdekat ini dibincangkan tentang kesediaan mereka untuk menyertai PH dan sebagainya. Tetapi ada juga suara-suara di situ yang begitu dan begini. Ya. Jadi pandangan YB lah secara peribadi bagaimana? Ya, sebenarnya memanglah kalau kita lihat dalam politik ini, kita memang politik terutamanya dalam negara kita Malaysia ini, untuk kita ke hadapan itu kita harus menyatukan bukan sahaja parti-parti politik, tetapi paling keras adalah menyatukan rakyat. Jadi muda itu adalah sebahagian daripada parti politik yang bagi saya agak baru. Dan selalunya dalam politik saya ingat kata Tok Guni Aziz dulu, kita ni janganlah kerekut, tapi mereka tu janganlah tamak. Jadi kita harus ingat imbangan itu harus ada. Dan yang paling penting bagi kita, amanah secara dasarnya kita melihat bahawa memanglah di peringkat Pakatan Harapan itu sudah membuat keputusan dan kita terima keputusan itu, di mana keputusannya adalah di mana kita membentuk jawatankuasa dan kita akan menilai garis-garis penting bagi kita sebelum kita membuat keputusan untuk kita mengadakan kerjasama dengan parti-parti politik dalam negara kita selain daripada apa yang ada dalam Pakatan Harapan itu. Jadi bagi kita Pakatan Harapan itu sentiasa terbuka, berlapang dada untuk memastikan bahawa kesatuan rakyat itu penting, kerana Malaysia kalau mahu ke hadapan mesti menyatukan rakyat pelbagai kaum dalam negara kita, kerana itulah sebenarnya kekuatan kita Malaysia itu sebenarnya. Baik, soalan terakhir daripada saya YB, tetapi mengandungi dua soalan. Satu, PRU 15, adakah YB akan bertanding untuk ahli parlimen? Okey. Yang kedua, harapan YB untuk Pakatan Harapan dalam menghadapi PRU 15. Saya dari segi politik mudah saja, model politik saya. Kalau parti kata saya bertanding, saya bertanding. Kalau parti kata tidak, tidaklah. Kerana saya memang orang parti lah. Dulu saya model saya mudah saja. Jadi dia tidak membebankan kita dan tidak membebankan parti. Itu saya daripada awal. Yang kedua tadi tentang harapan saya kepada PRU 15, kita mahu. Kita tahu bahawa rakyat Malaysia sudah melalui berbagai model politik untuk kita maju ke hadapan. Dan model-model ini sebenarnya bagi saya lah, kalau ikut penilaian saya, masyarakat Melayu jauh tertinggal. Kerana model-model politik Melayu itu sendiri adalah model-model politik yang melemahkan orang Melayu itu. Sebahagian Melayu yang berkuasa itu berdapat manfaat, tetapi Melayu yang teramai ini akhirnya tertinggal. Kita boleh lihat daripada angka-angka keterisan dalam negara kita. Dan yang kedua, saya melihat bahawa Islam itu juga, kalau kita mahu mengangkat Islam, kita mesti mengangkat Islam dengan nilai itu. Jadi kita membawa politik nilai ini adalah suatu perkara yang penting. Mungkin dia adalah baru, orang mengasakan politik ini berasaskan kepada ibadah, kadang-kadang dilihat kepada syariat dan sebagainya. Tetapi politik nilai yang berasaskan kepada akhlak itu kurang diangkat. Sebab itu kalau kita melihat amanah membawa politik nilai itu, mungkin mengambil masa yang agak panjang sedikit untuk kita memberikan keyakinan kepada masyarakat Islam itu sendiri dan orang Melayu itu sendiri. Dan tapi saya yakin dengan 7 tahun amanah ini, ia sudah memulakan sesuatu dan akhirnya masyarakat itu akan dapat menerima bahawa politik nilai ini adalah suatu politik yang cukup penting untuk masa depan Islam, orang Melayu dan masyarakat Malaysia pada masa akan datang. Saya ambil satu contoh saja. Kalau orang PAS mengatakan muslimat dia sekarang ini pakai tudung dan sebagainya. Sebenarnya nak pakai tudung itu pun mengambil masa 30 tahun. 30 tahun nak mengambil masa perubahan itu berlaku. Apatah lagi bila kita membawa politik nilai ini, sudah barang pasti dia memakan masa. Tapi saya fikir dengan perubahan apa yang berlaku dalam dunia dan orang menilai bahawa negara yang maju adalah negara yang punya integriti, negara yang punya amanah, negara yang dapat menghilangkan, yang selalu saya sebut menghilangkan kelaparan, menghilangkan kejahilan dan juga kedukaan rakyat itu. Dan saya fikir inilah yang paling penting untuk hala tuju politik Malaysia dan masa depan Malaysia itu sendiri. Baik. Terima kasih YB. Terima kasih bersama dengan kita pada dalam episod kali ini. Itu dia, kita bersama dengan YB Adil Zahari tadi, merupakan pengerusi Pakatan Harapan Melaka dan juga pengerusi Parti Amanah Negara Melaka dan juga merupakan Adun Bukit Katil. Terima kasih YB. Jumpa lagi minggu depan episod-episod yang akan datang, insya-Allah. Baik, itu saja untuk episod kali ini. Saya Zawaz Yusof. Jangan lupa untuk terus setia bersama kami di dalam rancangan Berani Jawab di Next Step TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.